Saya tak bawa pengajian tafsir sebab tak sempat nak buka kitab tafsir. Diminta untuk datang mengganti. Jadi malam ni saya nak bercerita santai-santai saja. Tajuk kita pada malam ini ialah Hukukul Insan fil Islam. Makna dia hak-hak asasi kemanusiaan di dalam Islam. Ya. Jadi tajuk ni saya rasa lebih mudah daripada tajuk tafsir. Tafsir itu susah, dia kena baca buku dulu. Kalau yang ni tuan-tuan pun boleh ceramah, ya. Jadi pada malam ini kita nak tengok hak-hak asasi manusia di dalam Islam. Sebelum kita pergi jauh, malam ni kita tak nak buat perbandingan hak asasi yang datang daripada barat dengan hak asasi dalam Islam. Perbandingan tu tuan-tuan buat sendiri selepas tuan-tuan belajar apa yang kita bincangkan pada malam ini. Cuma sikit-sikit saja kita akan buat perbandingan, kerana yang lebih penting kita dapat memahami hak asasi manusia dalam Islam supaya kita tidak terlibat dengan berhala moden yang ada sekarang ni, iaitu berhala hak asasi. Jadi hak asasi ini mula-mulanya kita ingat dulu dia boleh menolong kita, ya, tapi nampaknya dia nolong kita dan sekali dia kaut akidah kita, ya. Jadi saya buka baru-baru ni satu tesis PhD yang ditulis oleh ustaz kami di Yarmouk University dulu. Nama dia Dr. Muhammad Zuyud. Dalam tesis PhD dia bertajuk Berhala-berhala moden di zaman kini. Jadi dia punya musyrif tu, dia punya supervisor dia ialah Muhammad Qutub, adik kepada almarhum Said Qutub. Jadi saya dapat tesis dia tu pun pergi ke rumah dia, puah minta. Jadi last kali dia bagilah, you pergi photostat, lepas tu senyap-senyap je lah. Ya, sebab dia punya tesis PhD tu isi dalam dia menentang kerajaan Jordan, ya. Sebab dia senaraikan juga benda-benda yang kesilapan dalam kerajaan Jordan itu sebagai sebahagian daripada berhala moden. Jadi saya photostat bawa balik, adalah tebal ni, kalau jatuh atas kepala matilah punya tebal. Jadi bila buka tu tengok-tengok, oi, banyaknya berhala-berhala selain daripada Lata dan Uzza ni, ya. Banyak sangat berhala yang kita tak sangka bahawa dia adalah berhala, yang mana kita dah ingatnya bahawa bila sembah berhala ni sembah Lata dan Uzza, ya, sahaja. Tetapi sebenarnya apabila kita memberikan ibadah, ya, sebab Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengubudiahkan dirinya kepada aku. Makna ubudiah itulah satu makna yang luas. Makna ubudiah itu bukan saja kita letak kepala kita atas lantai sujud kepada Allah, ya, bukan itu saja makna ubudiah. Makna ubudiah itu ialah kita memberikan kepercayaan, kita memberikan kepatuhan, kita meletakkan rasa kagum, kita meletakkan rasa cinta. Itu makna ubudiah, ya. Jadi bila akhir zaman ini, manusia memanglah orang tu bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tak sembah dah Lata dan Uzza, tapi dia sembah lain. Kalau zaman 60-an 70-an dulu, tengok orang Islam di timur, di Timur Tengah, mereka sibuk dengan sosialis, ya. Tengok Muammar Qaddafi sampai mati dia duk percaya dia punya buku hijau tu, dia punya sosialis dia tu, ya. Islam dia buang, memang dia semayang, memang dia puasa, tapi dia percaya di sudut ekonominya cara sosialis tu yang paling bagus sekali. Padahal dalam Islam dah ada dah. Dia letakkan kekaguman dia kepada sistem ekonomi sosialis, maka itu dikatakan mengubudiahkan diri kepada selain daripada Allah. Sebab makna ubudiah itu luas. Ya, tu sekarang ni macam-macam sekarang ni. Sekarang ni kita tengok hak asasi manusia pula. Ini cukup bahaya.
Ya, apa saja yang dapat mengembirakan manusia, maka biarlah dia buat. Dah, dia manusia, hak asasi dia. Jadi di mana Allah, di mana Quran, di mana hadis? Jadi kalau kita orang Islam terikut juga dengan hak asasi manusia yang datang daripada barat ni, sampai kita membelakangkan Quran dan hadis, maka ia juga sebahagian daripada sembahan-sembahan baru yang boleh dianggap sebagai berhala-berhala moden. Ya. Jadi saya pun sedang menelaah kitab tersebut. Nanti bila habis nanti kita boleh detailkanlah. Cuma yang hak asasi manusia ni tak perlu tunggu detail, kita kena cepat-cepat beritahu. Ya. Kerana mengikut kaedah fiqh, dia kata memberi penerangan ketika orang memerlukan itu wajib. Jadi sekarang ni selepas Negeri Sembilan membenarkan orang laki-laki pakai baju perempuan, ya, dan sebagainya, nampaknya benda ni kena cepat-cepat beritahu supaya orang Islam berada dalam pengetahuan dalam masalah ini. Baik, tuan-tuan yang dihormati sekalian, pertama sekali kita tengok apakah takrif hukuk, hak asasi manusia. Perkataan hak itu dalam Islam tu apa makna dia? Ya, perkataan hak dalam Islam dia tak sama dengan hak yang ada dalam apa yang dibawa daripada barat. Perkataannya sama, hak asasi kemanusiaan manusia. Mereka pun hak asasi juga, tapi perkataan hak kita tu tak sama macam mereka. Ya, ditakrifkan oleh para ulama, yang dikatakan hak itu ialah fahya awalan takunu bimakna majmu'atul qawaid wan nususi at-tashri'iyyati allati tunazzimu ala sabilil ilzam ala iqan nasi min haitsu al-ashkhas wal amwal. Itu pun dah jauh beza dah. Dia kata yang dimaksudkan dengan hak itu ialah himpunan kawaid, kaedah-kaedah dan juga nas-nas syariat yang menyusun di atas jalan kewajipan, menyusun apa? Menyusun hubungan manusia di sudut sesama mereka dan juga terhadap harta mereka. Maknanya begini, hak asasi, hak itu, perkataan hak dalam Islam itu ialah sebenarnya dia ialah himpunan-himpunan hukum hakam Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini untuk menyusun kehidupan manusia sesama mereka, sama ada benda berkaitan dengan tubuh manusia dengan tubuh manusia, ataupun berkaitan dengan harta manusia dengan harta manusia yang lain. Jadi itu dikatakan hak. Jadi maknanya bila kita bercakap tentang hak asasi manusia dalam Islam, sebenarnya kita sedang bercakap tentang hukum Allah. Hukum Allah itulah hak asasi manusia. Ya, dia berbeza dengan yang datang daripada barat ni. Hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya dia satu hak yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan ialah hukum yang datang daripada Allah. Adapun barat, hak asasi itu datang daripada mereka, daripada manusia-manusia yang hidup tertekan. Kalau kita tengok sejarah di barat, ya, dulu orang-orang barat ini hidup dalam suasana yang sangat tertekan. Gereja menguasai kehidupan mereka. Padri-padri dianggap sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Apa cakap padri, itu cakap Tuhan. Dah lah padri dia jahat kan, selewengkan kitab Injil lagi. Lepas tu dia menguasai politik di negara barat. Apa cakap padri, itu cakap Tuhan. Siapa lawan padri, dia lawan Tuhan. Maka boleh jatuh hukum mati. Cuba kita tengok ya, di barat, masa kecil-kecil dulu rasanya tuan-tuan, ya, saya pun ada baca tentang siapa tu, Joan of Arc. Tu yang panglima perang Eropah yang pergi perang, tengok-tengok buka topeng perempuan. Kan dia dibakar, dia hidup tu. Padri bakar dia. Sebab apa? Ini lawan padri ni. Padri dah kata perempuan duduk rumah. Tu, keluar juga, bakar. Ya, penemuan-penemuan sains dinafikan oleh padri-padri ni. Ya, agaknya kalau padri-padri itu ada lagi zaman sekarang ni, kita pakai handphone ni hukum mati. Ya, sebab apa? Sebab dia kata ni apa ni? Suara orang tu kat sana ni kat sini, wire tak ada, apa tak ada. Ya, masa apa tu yang buat telefon Bell, apa nama tu? Graham Bell. Dia pun kena juga ni, apa ni? Ni sihir ni. Ya, orang tu kat sana sini boleh bercakap. Nampak, ini
bekunya gereja pada waktu itu. Tapi dengan fahaman mereka yang beku itu, mereka menguasai istana-istana, mereka menguasai raja-raja. Sampai raja pun jadi bodoh ikut dia. Betul. Kalau raja dah jadi bodoh ikut padri Sonsang ni, apa lagi rakyat? Tapi orang-orang Eropah ni, dia orang boleh berfikir. Dia kata, ni teruk sangat ni. Sebab tu bila kita tengok sejarah umat Islam di Spain kan, kemajuan sains berlaku dengan begitu hebat. Ketika orang-orang Eropah pergi ke Cordoba, mereka tengok air pancut keluar dekat Cordoba kan. Orang Islam dah ada teknologi buat air pancut. Air keluar dari bumi tu pancut tu. Dia pergi tu, sihir ni kata dia. Kan? Jadi bayangkan punya hapraknya, dia punya otak tu. Betul. Sebab apa? Sebab di negara mereka di Eropah, mereka dicengkam oleh kuasa gereja ni. Tak boleh buat benda-benda sains ni, tak boleh. Sedangkan orang Islam dekat Cordoba dah maju dah. Ya, jalan raya telah pun diturap. Lampu-lampu di jalan raya sudah pun ada, dan sains berkembang di sana. Sebab ulama-ulama kita, Quran dan hadis tidak bertembung dengan kajian sains yang betul. Jadi masyarakat di Eropah sudah sangat tertekan. Jadi orang bila dah ditekan teruk ni, dia tak boleh tahan. Lalu berlaku satu revolusi menggulingkan kuasa gereja. Jadi bila gereja dapat digulingkan, ketika itulah orang yang selama ini hidup tertekan dapat kebebasan. Apa dia akan buat? Di sinilah bermulanya hak asasi manusia yang datang daripada barat ni. Berpunca daripada tekanan yang begitu kuat yang dibuat oleh gereja kepada mereka. Tiba-tiba mereka dapat lepas. Bila mereka dapat lepas, mereka nak pastikan bahawa gereja ni tak bangun kali kedua. Sebab itu mereka tekan habis-habis gereja ni. Urusan-urusan agama, gereja punya hal. Ini jabatan agama Kristian. Dia jabatan kan agama Kristian tu. Dia tak tu jabatan macam kita, jabatan agama Islam. Ya. Nikah kahwin je lah. Itu. Lepas tu urusan kerajaan, urusan ekonomi, urusan apa, ini orang profesional. Itu jangan masuk campur. Itu yang berlaku dalam ajaran Kristian. Da'ma lillahi, da'ma lil kaisar lil kaisar. Berikan hak Allah itu kepada gereja, hak agama itu bagi kepada gereja. Hak politik, hak ekonomi, hak apa-apa selain daripada agama, berikan kepada orang-orang yang selain daripada padri-padri ini. Tak boleh campur. Itu yang berlaku, pengasingan antara agama dan juga kehidupan. Berpunca daripada mereka dah tak tahan dengan penyelewengan gereja yang begitu teruk sangat. Jadi orang dah lama tertekan, tiba-tiba dia lepas. Ketika itu bermulalah apa yang disebutkan sebagai kita kena bebas. Manusia ini kena bebas. Jangan buat macam apa gereja buat. Kita kena bebas. Gereja sikit-sikit tak boleh, sikit tak boleh. Kita kena bebas. Jadi bayangkan tuan-tuan, hak asasi manusia ni bermula daripada situ. Sebab itu sekarang ini mereka bercakap, jangan ditekan manusia ni, kesian mereka. Bagi apa dia nak. Ya, itu yang sampai kepada peringkat mereka nak pilih agama apa pun, biarlah. Dia dah umur 18 tahun, dia dah cerdik, biar dia pilih. Jangan kita marah-marah dia, jangan kita sekat-sekat dia. Nampak tak? Ya, orang dah masuk Islam, nak keluar daripada Islam, biarlah, dia ada otak, ada akal. Ikut suka dia lah. Jangan ditekan-tekan dia, jangan dihalang dia. Ini hak dia sebagai manusia. Nampak tak? Dia jadi begitu bebas dan terlalu terbuka. Sebab permulaan dia tu permulaan yang cukup tragedis. Jadi mereka nak bebas betul-betul. Ini kalau inilah tuan-tuan menjadi rujukan masyarakat Islam, tak kehancur agama jadinya. Ya, itu yang boleh pakai baju perempuan tu, laki-laki boleh pakai baju perempuan. Anak saya baru ni hantar WhatsApp malam-malam hantar. Ingatkan benda, rupa dia dah takut nak masuk tandas perempuan. Dia takut dah, dia kata, saya nak masuk tandas macam mana ni ayah? Tempat yang buang air tu tak tahu lelaki ke perempuan. Sebab perempuan pun, lelaki pun dah boleh pakai baju perempuan. Itu bukan saja itu, budak-budak akan jadi trauma. Yang lebih teruk lagi, agama ni akhir sekali akan jadi benda yang tak pakai lah, jadi besi buruk lah.
agama akan jadi bersibu. Orang tak pakai dah. Apa pun ikut akal, apa pun ikut, benda ni menekan manusia tak? Tak menekan, jalan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Akhir sekali, yang menjadi Tuhan ialah apa? Ialah hak manusia tu. Adapun dalam agama Islam, hak asasi manusia ni ada. Tetapi dia satu hukum yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjaga hak manusia. Akan beza tu. Ya, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dalam Islam, salah satu daripada nama Allah, Al-Haq. Allah tu merupakan Tuhan yang maha bijaksana. Dialah Tuhan yang mencipta manusia. Dialah yang tahu di mana kekuatan manusia dan di mana kelemahan manusia. Dialah yang lebih tahu apa manusia perlu. Dialah yang lebih mengetahui apa manusia tak perlu. Dia lebih mengetahui. Sebab itu dia turunkan dengan sifat rahmat dia, dengan sifat rahim dia, dengan sifat kasih sayang dia, dia turunkan hukum hakam Islam, ya, daripada muka surat pertama sampai akhir Quran. Kemudian disyarahkan pula oleh Nabi melalui hadis-hadis dia. Semua hukum hakam itu ialah hak asasi manusia. Jadi kita dah tak perlu dah, orang Islam dah tak perlu dah nak memikirkan kita punya prinsip hak asasi manusia ni apa. Tak perlu dah, sebab Quran tu sendiri telah pun menjaga hak asasi manusia. Sebab bagi kita hak asasi itu ialah himpunan kaedah-kaedah dan hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini untuk mengatur kehidupan manusia, sama ada manusia sama manusia, ataupun hubungan harta dengan mereka dengan harta orang lain dan sebagainya. Jadi itu dia. Jadi kita tak perlu, jadi kita tak sama macam mereka. Maknanya sesuatu yang kita fikirkan boleh manusia buat, kerana itu hak asasi dia, kena diteliti dulu dengan hukum Allah. Kalau kita buat satu perkara, kita fikirkan ini keperluan manusia, sedangkan bertembung dengan hukum Allah, kita yakin kita telah melanggar hak asasi manusia. Nampak? Bukan kita buat, kita telah melanggar. Cuba tengok ya. Ni, yang pakai baju lelaki boleh pakai baju perempuan. Ini haram dalam Islam. Bila kita buat, bila barat kata boleh, sebenarnya mereka bukan meraihkan hak asasi manusia. Mereka sedang menyusahkan manusia. Tengok anak saya dah takut nak masuk tandas. Kan susah tu. Bila nak buang air, kalau sebelum ni senang je budak perempuan tu. Dah anak-anak kita terdidik dengan agama. Itu dengan laki-laki tak pernah bercakap. Dia nampak lelaki je berlindung bawah belakang-belakang pintu. Itu. Dah dia terdidik dengan agama. Tiba-tiba dia dapat cerita orang laki-laki dah boleh pakai baju perempuan. Sekarang ni dia dah takut dah. Ya, dia takut nak masuk tandas perempuan. Tengok, bukankah dia menyusahkan manusia? Dia menyusahkan manusia. Sekarang ni dah, macam mana kalau anak perempuan kita nak buang air? Maknya kena teman ke lah? Menyusahkan tu. Nampak? Ya, cuba tuan-tuan tengok. Hak asasi manusia yang mereka kata, biarlah manusia nak, biarlah dia nak tukar agama pun biarkan. Sebenarnya mereka bukan meraihkan hak asasi manusia, mereka sedang menyusahkan manusia. Tengok masalah orang keluar daripada agama dalam Islam, untuk menjaga hak asasi manusia kita kena pancung dia. Pancung yang keluar agama tu. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh dia. Sama ada pancung ke, ya, ataupun kita tembak ke, itu ikhtilaf ulama, tak kisahlah. Yang penting kasih mati, jangan bagi hidup. Kalau barat kata, tengok ni tak raikan hak asasi manusia, kita kata kalau kami biarkan dia hidup, kita akan menyusahkan manusia yang lain. Tengok, bayangkan dalam kampung, dalam sebuah kampung, 3 orang budak laki-laki hidup daripada kecil. Daripada kecil tangkap ikan sama-sama dekat sungai. Ya, anak orang kampung petang-petang naik kerbau, ya, naik kerbau panjat pokok mangga, hidup. Malam-malam pergi mengaji, ngaji Quran, bawa mukadam kan, sepang kain kat sini pakai seluar pendek. Di kampung dulu. Itu. Sampailah kita besar, kita dibesarkan sebagai seorang Islam. Nampak? Tiba-tiba salah seorang daripada budak ni pergi belajar. Belajar jumpalah satu orang, ajak masuk Kristian. Saya tak berani.
Ya, sebab apa? Sebab ini murtad ni. Nanti Allah Ta'ala hantar bala, nanti kita tak berani lah. Daripada kecil lagi kami diajar begitu. Tak mau. Alah, dia kata relax lah brother. Aku dulu pun Islam juga. Itu. Korang ni kena tipu je dengan ustaz-ustaz tu. Aku tukar agama jadi Kristian. Tak ada apa-apa pun. Ni nak buat PhD lagi ni. Kau baru ijazah pertama. Aku dah nak buat PhD ni. Tak ada apa-apa pun. Aku dulu Islam susah tengok sekarang ni. Masuk Kristian dia kata, aku dah pakai kereta besar dah. Engkau naik basikal je pergi universiti. Tak ada apa-apa lah. Tak ada peti pun sambal. Mana ada nipu je ustaz-ustaz tu, tipu je. Jumpa dengan try. Budak ni pun boleh tengok. Tak ya juga ya. Katalah budak ni masuk Kristian. Bila masuk Kristian tuan-tuan, dia balik ke kampung. Balik ke kampung tuan-tuan, dia akan jumpa kawan-kawan dia yang lain. Din, Man, macam mana kau? Kau Islam lagi ke? Islam. Oh, kita orang Islam. Kau tengok aku sekarang ni. Sejak aku masuk Kristian, senang sikit hidup aku. Tak ada sikit-sikit haram-haram. Aku nak keluar dengan mana-mana perempuan pun okey. Kalau dulu pegang perempuan susah ni, sekarang dah boleh pegang perempuan lah. Okey, tak ada apa-apa, tak ada peti sambal. Bohong je ustaz-ustaz tu. Itu. Memanglah orang tukar agama bukan semestinya peti sambal. Kadang-kadang duit sambal lagi ada. Itu, pangkat naik lagi ada. Dia boleh guna benda tu, dia pengaruh budak-budak kampung. Akhir sekali dalam kampung tu, katakanlah 3 budak laki-laki tadi masuk Kristian. Apa rasa mak bapak dia? Apa rasa mak bapak dia? Ya, bila raya je, papa, esok Christmas, saya nak letak pokok Christmas di depan rumah kita ni. Apa rasa bapak dia? Apa rasa mak dia? Ayah seorang pula, papa, besok kau hifat cai. Tu, saya nak bawa balik gendang, nak balik singa menari ke sini. Mak Islam, bapa Islam, anak Buddha seorang, anak Kristian seorang. Apa jadi kepada kampung? Apa jadi pada mak yang melahirkan anak ni? Nampak tak? Sebab itu dalam Islam, supaya tak berlaku benda macam tu, sebelum merebak pada orang lain, pancungnya ni. Sebab ini virus yang akan merosakkan orang lain, yang akan merosakkan rumah tangga orang, yang akan merosakkan sistem kekeluargaan orang. Jadi kita pancung dia. Ya, nampak tu? Tengok. Doktor yang merawat orang kena dengan sakit apa? Diabetes. Ya, ni pakcik, ni kena kerat ni pakcik. Kalau tak kerat ni kuman ni merebak habis lah. Ni doktor ni tak mengaji hak asasi manusia. Doktor tu kata tak boleh pakcik, kena kerat ni, nanti kalau merebak lagi susah. Doktor kena kerat. Bila doktor terkerat kaki dia yang sebelah kanan tu, bukan kerana dia tidak meraihkan hak asasi manusia, tapi untuk mengelak daripada berlakunya mudarat pada seluruh badan. Potong sebelah. Begitulah dalam agama kita, kita bunuh orang yang murtad bukan kerana kita zalim, tetapi nak jaga anggota yang lain lagi, anak-anak orang Islam yang lain lagi. Nampak tak? Macam tu. Jadi sebenarnya bila kita melawan hukum Allah, sebenarnya kita sedang mencari hak asasi manusia. Mereka tak fikir sampai ke situ. Ya, dia tak fikir sampai ke situ. Saya semalam, 2 hari lepas, naik bas dari utara balik ke selatan lah. Ada satu India duduk sebelah. Ya, cerita daripada cerita tentang padi, cerita lama-lama masuk kepada hukum makam. Ya, dia tengok isteri saya pakai tutup ni, berfurdah, nampak mata 2 butir je. Dia dah kata, saya dah lama nak tanya ni bang. Abang jangan marah lah mau tanya. Saya kata tak apa ya, ini hari you boleh tanya apa you mau tanya tentang Islam. Apa pasal abang kasih tutup dia punya muka? Saya kata dekat dia, saya tutup dia punya muka, bukan semua. Itu hidung saja, mata masih nampak lagi. Dia tak ada langgar tiang punya. Itu, dia jalan, mata masih buka lagi, tiang tak ada langgar punya, jangan takut. Satu lagi, saya kasih tutup sama dia. Ini sebab untuk jaga hak asasi manusia. Hei, dia kata ini hak asasi ke? Yalah, dalam Islam, kita tutup ini perempuan dia punya muka, mau jaga keselamatan orang lain. You tengok saya boleh bunuh orang lain tau. Apa pasal?
Kalau saya punya isteri ini perempuan banyak cantik dia kalau buka dia punya muka, ayo you tak boleh tidur malamnya. Ya, saya seorang je tahu saya punya isteri cantik ke tidak kan, tapi pada saya memang tercantik di dunia lah. Hidung melekap kat pipi tu kira cantik lah tu ya. Ya, bibir melekap itu kira cantik lah. Saya kata kalau isteri saya buka dia punya furdah ni, awak tak boleh tidur. Asal banyak cantik lah. Saya 10 tahun duduk sana Arab punya tempat. Sana banyak susah mau cari perempuan tak cantik. Semua cantik. Bila saya balik Malaysia, banyak pening kepala. Tengok Malaysia punya orang tak cantik. Tiba-tiba saya kahwin dengan ini perempuan ini paling cantik dekat Malaysia. Jadi dia pun percayalah bahawa isteri saya ini paling cantik. Saya nak mainkan dia tu. Ya. Jadi ini perempuan yang banyak cantik. Kalau dia buka dia punya tutup muka, orang laki-laki lain pun pandang tau. Sekarang kalau you pandang saya punya isteri, saya sebagai suami rasa apa? Mesti marah. Awak ada isteri cantik. Ya, saya beritahu dia, masa saya bayar mas kahwin isteri saya ni, you tahu ke berapa saya habis? Mana ada orang tolong saya? Ada orang bayar tuan 10,000. Ada orang 77,777 sen. Ada orang tolong bayar? Mana ada? Pagi pergi kerja pejabat, habis pukul 4 petang minum teh tarik secawan je, terus pergi basuh pinggan kedai mamak. Habis pukul 10 basuh kereta dekat Petropam. Pukul 1 balik, jatuh dah. Besok pergi kerja balik sebab nak dapatkan duit nak bayar mas kahwin si budak perempuan ni, sebab dah cinta punya pasal. Ada orang lain tolong kah? Mana ada orang lain tolong? Jadi you fikir saya bayar ini mas kahwin banyak mahal, saya seorang saja tengoklah, pasal orang lain mau tengok? Dia kata betul lah bang, kita sudah bayar banyak mahal, itu shareholder kita seorang lah, mana boleh ramai-ramai. Saya kata betul lah. Kita sudah bayar, satu orang bayar 70,000 bayar, banyak mahal. Saya seorang mau tengok lah, just for my eyes only lah. Apa pasal mata-mata lain mau tengok juga? Dia kata betul lah. Sekarang ini kalau saya punya isteri, saya sudah bayar banyak mahal, saya sudah habis duit banyak. Tiba-tiba orang laki-laki lain tengok saya punya isteri, saya sebagai suami rasa apa? Mesti cemburu lah bang. Ya, kalau cemburu orang laki-laki, kalau cemburu apa dia buat? Sama ada dia balik rumah, dia tampar bini dia, ataupun akan berlaku pergaduhan dekat situ juga. Kau pandang bini aku maka berlaku pergaduhan. Kalau tak berlaku pergaduhan pun tuan-tuan, yang pandang isteri orang tadi, jangan main-main tuan-tuan. Kadang-kadang tengok isteri sendiri tak cantik, isteri orang cantik, ni benda biasa. Dah ada 3 kat rumah, semua rasa tak cantik, nak yang ni lah, pada ini isteri orang. Fenomena ambil bini orang ni biasa je. Apa akan jadi kalau lelaki tadi tengok bini orang tu cantik? Berasa nak lah. Kena general, seorang general dia tengok private dia ada bini cantik. Cantik private aku bininya. Berasa nak lah. Dia kata private, kau ni ada satu operasi kau wajib pergi. Dia tahu kalau pergi tu mesti mati punya, periuk api penuh kat situ. Kau kena pergi, patuh pada arahan general. Faham? Baik tuan. Padahal si general nak ambil isteri dia. Tak ke berlaku kezaliman kat situ? Berpunca daripada suami orang tengok muka isteri orang. Kan macam-macam boleh jadi. Nampak tu? Saya berkata dekat dia, you kalau tengok perempuan cantik, pada siku dia ke pada lutut dia? Mana siku mana ada cantik bang? Itu lagi India punya perempuan lagi siku banyak buruk. Habis tu pada muka lah. Cantik pada muka, bukan pada lutut, bukan pada siku. Sebab itulah itu muka mesti mau tutup. Itu macam nampak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok riwayat-riwayatkan tu. Sampai Lengkawi kena sumpah berapa keturunan. Berpunca daripada apa? Daripada muka perempuan yang cantik. Nampak tak? Jadi bila kita suruh dia tutup muka tu, itu tidak melanggar hak asasi manusia, bahkan menjaga keamanan dunia. Walaupun benda itu berlaku khilaf dalam pandangan ulama.
Tetapi kita nak beritahunya bila kita suruh dia tutup, okey. Lagipun bila dia tutup pakai furdah ni nak menguap senang, orang tak nampak. Senang, wah, besar buka mulut besar, orang tak nampak. Selesa menguap ni jangan ditahan-tahan, tuan-tuan. Jangan tahan, menguap ni kalau kita tahan, tension, jangan main-main. Kuap betul-betul, cuma tutup. Nampak, tuan-tuan? Ya. Jadi setiap hukum akam dalam agama kita memang telah menjaga hak asasi manusia. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa yang dimaksudkan hak asasi manusia dalam Islam ialah himpunan hukum-hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan. Memang Allah hukum hakam dia telah menjaga hak asasi manusia, kerana dia sendiri namanya Al-Haq, dan dia sendiri bersifat dengan Rahman dan juga dengan Ar-Rahim. Jadi jangan takut, ikut je lah. Sebab itu bagi kita kaedah kita apa? Al-hasanu ma hasanathu syariah, wal qabihu ma qabbahathu syariah. Yang elok itu ialah apa yang dipandang elok oleh syarak. Yang buruk itu ialah apa yang dipandang buruk oleh syarak. Itu kaedah kita. Kita dah tak perlu dah kepada penyusunan. Cuma kalau kita nak susun hak asasi manusia dalam Islam, boleh kita susun. Tapi sebenarnya kita hanya ambil copy paste saja. Copy paste daripada hukum, letak dekat bawah tajuk hak asasi manusia. Itu je. Ini yang mereka tak boleh terima. Ya, jadi kita tak boleh lah, kita kena berkeras bahawa kalau kita langgar hak asasi manusia dalam Islam, berarti kita akan menyusahkan manusia. Susah orang jadinya. Jadi mereka ni orang kafir ni, tuan-tuan, bila dia buat satu-satu benda tu, tak kira orang kafir ke apa, ke orang Islam bersama juga, benda yang datang daripada manusia memang penuh dengan kekurangan. Sebab tu kita tidak boleh guna sistem yang manusia buat. Sebab manusia tu sendiri bersifat dengan sifat kekurangan. Nampak? Khuliqal insanu dha'ifa, Allah Ta'ala kata. Diciptakan manusia itu dalam keadaan kurang. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Mana ada power manusia ni? Nampak tak? Tak ada lah. Mana ada hebat sangat. Ya? Nampak? Kita boleh cipta handphone. Cuba suruh manusia cipta tungau, buatlah tungau. Tak mampu dia. Ya, akal manusia ni setara mana? Dan manusia ni, tuan-tuan, kalau dia buat sesuatu hukum dan peraturan, mesti bahaya sebenarnya. Sebab manusia itu dalam diri dia ada apa? Ada kepentingan. Ustaz cakap, tuan-tuan, saya pun ada. Ustaz buat satu peraturan, itu. Ya, peraturan, cuba Ustaz buat peraturan hidangan makanan di masjid. Dah saya orang Melaka. Itu, saya akan buat sesuatu yang tidak menyekat selera Melaka saya. Itu. Panggil pula Kelantan buat. Oh, dia akan buat peraturan yang tidak menyekat selera Kelantan dia. Mesti punya. Ya, tuan-tuan kalau tak percaya, lepas ni suruh muslimat buat peraturan masjid. Kita nak buat peraturan masjid. Ya, so dia buat. Tengok, berat ke perempuan, payah nak berlaku adil. Sebab apa? Sebab manusia itu dalam diri dia memang ada satu benda namanya kepentingan. Arab panggil maslahah. Jadi bayangkan seorang manusia yang bersifat dengan kekurangan, yang dalam diri dia ada sifat nak meraihkan kemaslahatan dia, tiba-tiba dia buat peraturan, mesti akan ada unsur-unsur kepentingan. Adapun Allah ni, tuan-tuan, dia Tuhan yang maha kaya. Dia Tuhan yang tidak berhajat kepada hambanya. Nahnu narzukukum wa iyyakum, kata Allah. Aku yang bagi rezeki kepada kamu, bukan kamu bagi rezeki ke aku. Allah kaya. Bila Allah maha kaya, tiba-tiba dia buat peraturan, ada tak benda-benda tu keuntungan pada dia? Tak ada. Kita beribadat sejuta tahun pun, sedikit pun tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Tak ada. Ni kita satu dunia orang sujud pada Allah, adakah menambahkan kemuliaan Allah? Tidak. Allah kata, aku memang telah sedia mulia. Adapun kamu beribadat kepada aku, itu untuk kebaikan kamu. Kalau kamu tak beribadat pada aku pun, aku telah pun mulia. Kalau kamu beribadat semuanya pada aku pun, tidak menambahkan kemuliaan aku. Ini Allah. Yang macam inilah sesuai buat peraturan. Barulah peraturan itu tidak akan berat sebelah. Kalau kita serahkan kepada manusia buat peraturan, habislah. Dan lagi pun manusia ini ilmunya tidak semana. Orang yang ilmunya tidak seluas mana, tiba-tiba buat peraturan, apa akan jadi?
Cuba tuan-tuan tengok dalam peraturan manusia. Pindaan satu, pindaan dua. Apa sahaja ada pindaan tu? Mengapa mesti ada pindaan? Sebab masa dia buat kali pertama tu, dia ini dah okey dah ni, tu. Dah ilmu manusia ni sekadar mana? Ilmu manusia ni sekadar orang kata dia boleh lihat keliling dia je. Sejuta tahun ke depan dia tak boleh lihat. Mana dia boleh lihat? Nampak tak? Tuan-tuan tengoknya, saya cuba dengar lagu-lagu Melayu. Kau terima warkahmu. Sekarang ni bila kita dengar lagu tu kan laku lagi tak? Mana ada orang bercinta pakai warkah dah sekarang ni? Semua pakai SMS. Nampak tak? Jadi lagu-lagu Melayu buka Klasik FM tu malah nak dengar tau. Apa mana ada warkah dah sekarang ni? Orang pakai semua SMS dah sekarang ni. Itu. Tengok. Ini manusia yang bersifat dengan jahil, yang ada kepentingan buat peraturan. Habis. Adapun Allah, dia maha sempurna. Itu yang dalam Islam ni kita kena belajar akidah mula-mula. Allah itu apa antara keistimewaan dia? Dia Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ni kita belajar dalam tauhid uluhiyah. Allah itu ialah suatu zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang sangat sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan pada dirinya. Ini akidah. Jadi sebab itu kita berpandu kepada hukum hakam dia. Sebab dia sempurna. Sebab itu kita orang Islam tolak hukum hakam manusia, sebab manusia tak sempurna. Nampak tak? Ya. Cuba tuan-tuan tengok ni, penggunaan kalimah Allah. Kan pelik tak kalimah apa. Dekat Sabah Sarawak boleh guna. Sebab tu dia pulangkan baru ni, kitab tu hantar ke Sabah Sarawak. Dekat Selangor tak boleh guna pula. Sana manusia sana makan apa? Sini makan apa manusia? Pening kepala kita ni, itu undang-undang manusia. Letih kita. Jadi sebab itu kita tidak berpegang kepada hak asasi manusia yang datang daripada barat. Kita berpegang pada hak asasi datang daripada Allah. Walau apa pun pertikaian mereka, kita pertahankan. Sebab agama Allah ni tuan-tuan, satu agama yang sempurna. Mereka pertikai ada je jawapan dia. Mustahil tak ada jawapan dia. Sebab dia datang daripada Allah yang maha sempurna. Nampak tak? Ni, dia orang tak bagi poligami. Saya kata gila. Kalau ada satu syariat yang melarang poligami, syariat tu gila, melanggar hak asasi manusia. Dia kata poligami haram lah. Ni puak-puak muslimat ni, bukan muslimat, puak-puak wanita. Panggil muslimat tak apa-apa sesuai. Sebab perkataan muslimat ni datang daripada perkataan aslama yuslimu, Islam muslimun. Maknanya orang yang menyerah diri. Bila sebut muslimat artinya orang yang menyerah diri kepada kekuasaan Allah, ikut cakap Allah. Bila sebut wanita itu belum tentu lagi. Ya, ini istilah saya, ya. Baik. Dia tak bagi poligami. Pertama sekali dia kata melanggar hak asasi manusia, kesian orang perempuan, itu. Ya, dia setia pada suami dia, tiba-tiba suami dia kahwin satu lagi, sian orang perempuan. Saya kata kalau lelaki tidak boleh kahwin satu lagi, dua lagi, tiga, empat, itulah dikatakan melanggar hak asasi manusia. Dia kata apa macam ni pun kami bincang dalam bas tu. Saya kata itu kereta F1 dia punya enjin apa macam? Itu kuasa banyak besar abang. Itu F1 kalau jalan 5 km 1 jam, apa pandangan awak? Membazir lah bang, dia banyak power, nanti enjin panas. Ya, tu saya join abang-abang motor ni. Itu. Saya masuk ARC sini. Di mana-mana tu. Sampai saya tak pandai bawa motor duduk belakang, bonceng gitu. Tak apalah, yang penting boleh pakai jaket ARC tu. Saya tanya brother tu, bro, kau bawa laju-laju ni besar bro, pelan-pelan sikit. Tak boleh ustaz, ini motor besar, bawa perlahan, nanti panas enjin. Saya kata gitu, patut kau bawa laju-laju. Yalah, saya pun tutup mata, tawakal je lah, mudah-mudahan hidup lah aku sampai ke sana. Enjin besar, bawa perlahan, tak boleh rupanya. Kena bawa laju, patut puak-puak tu laju. Dia kata kalau nak bawa perlahan ustaz, pakai motor kapcai. Gitu, saya pun terfikir, manusia begitu juga. Manusia ni, enjin ni tak sama tuan-tuan. Itu, kena yang makan kari 24 jam. Enjin ni sama ke dengan yang makan sup 24 jam?
Itu, dia makan bubur 24 jam. Benda-benda berair kan. Kari allergic tak mau. Apa jadi? Sama ke enjin kita? Mana ada sama? Usahakan gitu, kita sama-sama Melayu pun enjin tak ada sama. Itu, kekuatan enjin mana ada sama kita? Tak sama. Allah yang cipta orang lelaki, dia yang tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hei lelaki, aku tahu enjin kamu tak sama. Ada orang kena sepinggan nasi, sendawa dah. Ada orang 2 pinggan nasi. Lapar lagi weh, main sikit lagi tambah. Manusia mana ada sama. Tiba-tiba kita tak bagi. Orang lelaki tak boleh kahwin lebih. Kena 1 cukup. Nak samakan semua orang jadi 1. Mana boleh? Nampak? Kita ada anak 3 orang. Kita bawa dia pergi beli kasut raya. Kita kena sama semua. Itu. Jadi anak bongsu tapak kakinya lah besar ni. Kita pun beli kasut bata. Saiz anak bongsu. Cik ni nak sama punya pasal yang abang yang kaki dah besar gajah pun kena sama besar ni juga. Itu gila nama dia. Sebab apa? Kita kena raikan kalau yang besar tu besar lah. Yang kecil tu kecil lah. Baru betul. Supaya juga enjin manusia, nafsu manusia tak sama. Mana ada sama? Dia ada seorang isteri. Betul. Tapi nak baca kitab tak boleh. Apa kau tak tahulah, aku pun tak tahu. Cuba tambah satu lagi. Tambah satu lagi, baru boleh baca kitab. Mata tu baru orang kata bau tak memandang. Itu. Betul orang tanya, kenapa ustaz-ustaz bini banyak? Sebab kita nak jaga mata. Nak jaga mata, tuan-tuan. Mata ni bukan senang nak ditundukkan, nak pula zaman fasad ni. Kita nak mengajar orang. Ustaz-ustaz, dia bukan ada pistol nak paksa orang, kau ikut hukum Allah. Kita tak ada pistol. Kita tidak ada senapang, kita tidak ada meriam, kita tidak ada tongkat magic macam kita tengok dalam cerita Disneyland show tu. Cing, orang tu ikut kita. Tak ada. Yang kita ada hanyalah lidah. Itu je. So lidah ni, dia kena lidah yang betul-betul masin. Lidah yang betul-betul power. Bila bercakap saja, ada satu kekuatan rohani keluar daripada lidah dia. Nak dapatkan lidah macam tu, kena jaga panca indera. Mata kena jaga, telinga kena jaga, hidung kena jaga, semua kena jaga. Sebab mengapa tok guru kita bila bercakap, belum bercakap lagi kita dah rasa insaf dah. Ni orang panggil somtul malik. Somtul malik ni artinya diam-diam berisi. Dia belum bercakap lagi orang dah insaf dah. Sebab apa? Sebab kekuatan amalan dia tu. Kekuatan dia menjaga panca indera dia tu. Jadi bila kita dengan satu, mata tak boleh jaga, you kahwin satu lagi lah. Biar mata tu boleh tunduk. Kahwin satu lagi, tak boleh lagi, tambah satu lagi. Orang tak sama. Mana boleh kita samakan orang? Ya, nampak? So saya kata kat dia, ini hujah saya yang pertama. Orang tak sama. Dia pun kata betul lah. Ya, saya bertanya, you daripada mana ni? Naik bas daripada Kangang ni. Saya datang daripada Hak Nyai lah. You buat apa kat Hak Nyai? Dia senyum. Tengok. Tengok saya kata, you datang dari Hak Nyai, you apa buat sana? Biasalah bang, kita orang muda bang, mau servis-servis sikit. Tengok. Tengok, you tengok dalam Islam, seorang laki-laki, dia punya enjin banyak kuat. Dia tak cukup dengan seorang perempuan. Mana lebih baik? Untuk puaskan nafsu dia, dia pergi berzina sehingga wujudnya penyakit-penyakit AIDS, ataupun dia kahwin seorang lagi dan dia berhubungan secara suci dan bersih. Kita dapat menyekat penyakit AIDS. Betul tak? Betul lah bang. Saya punya kawan pun sudah banyak mati bang. You tengok. Oh itu macam abang Tapi itu perempuan tak ada risau kan? Tak ada risau punya lah itu. Sebab itu kita Islam punya perempuan kena iman kena kuat. Quran kena banyak baca. Semayang kena kuat. Tuan-tuan. Inilah dia hak asasi manusia. Nampak macam dia mencari hak asasi manusia. Tapi sebenarnya dia menjaga. Ya, menjaga hak asasi manusia. Saya lihat sis. Ya apa? Sister in Islam ni. Ya.
Dia pun ada hujah juga. Orang-orang liberal ni, orang-orang guna otak ni, bila dia bercakap, tak semestinya dia bercakap kosong. Kadang-kadang dia guna Quran juga. Cantik juga hujah dia. Ya, puak-puak liberal ni dia kata apa? Poligami ni haram ustaz. Janganlah ustaz buat. Saya kata haram apa? Tu guru aku pun kahwin 3. Takkan haram tu? Guru aku mengaji Mekah 20 tahun. Takkan dia tak tahu benda tu haram? Dia kata guru ustaz mengaji tak habis tu. Wah, betul tu. Ni kalau kakak pendelik ni makan gigi dah kan ni, ya tu. Ha? Saya kata sebab apa jadi haram? Dia kata cuba ustaz tengok Al-Quran. Dia ambil Quran. Kita seronok juga dengar tu dia guna Quran, ya tu. Mana kata haramnya? Cuba ustaz tengok ayat poligami ada 2 ustaz. 1, Allah Taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Hei laki-laki, hendaklah kamu kahwin 2. Tak cukup 2, 3, tak cukup 3, 4. Kalau kamu tidak boleh berlaku adil, 1. Ustaz tengok dia kata, kalau kamu tak boleh berlaku adil, 1. Saya kata memanglah gitu, kalau tak boleh berlaku adil, memang kena 1, tak boleh kahwin lebih. Kalau tak boleh berlaku adil, haram nanti. Ustaz pun kata haram kan, kalau tidak berlaku adil. Betul saya kata. Baik, ustaz tengok ayat lain pula. Allah Ta'ala berfirman, memang Quran dia buka tu. Dia kata apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaikum wa in harastum. Hei lelaki, kamu takkan mampu berlaku adil kepada wanita-wanita kamu sekalipun kamu cuba berbuat demikian. Tengok ustaz ni pun Quran juga. Cuba ustaz baca, kita baca. Kamu takkan mampu berlaku adil sekalipun kamu cuba berbuat demikian. Ayat yang pertama kata kalau tidak boleh berlaku adil, 1 cukup. Ayat kedua kata kamu takkan mampu berlaku adil. Apa maknanya ustaz? Maknanya haram poligami. Orang lelaki tak mungkin boleh berlaku adil. Saya kata, habis tok guru aku kahwin. Tu dah kata tok guru sang ngaji tak habis katanya. Sebenarnya bukan tok guru kita mengaji tak habis. Tok guru kita mengaji, nak ambil mengaji ni siapa yang habis mengaji tuan-tuan ya tu. Ya, tapi Nabi buat, ulama-ulama buat. Rupanya puak-puak liberal ini Tuhan dia, berhala dia akal. Akal dia bukan Quran, berhala. Dia punya Tuhan bukan Allah. Rujukan dia bukan Quran. Berhala tu, akal tu jadi dia punya berhala. Bila kita buka tafsir, ikut disiplin dalam ilmu tafsir, kita kena tengok dulu apa sebab ayat ni turun, sebab nuzul dia. Tengok dari segi bahasa Arabnya macam mana, tengok ya. Kita tengok lah, rupanya ayat yang kedua tu memanglah Allah Ta'ala kata kamu tidak akan mampu berlaku adil. Betul. Tak ada orang lelaki yang mampu berlaku adil di sudut apa? Di sudut cenderung kasih dan cinta. Tak ada orang berlaku adil. Itu. Kalau tak percaya tuan-tuan kahwin dah lebih 3. Itu. Kita tak mungkin boleh berlaku adil di sudut cenderung cinta. Tetapi di sudut nafkah zahir, semua orang boleh. 3 rumah, ni ikan kembung, senang aja. Pergi kedai, 3 ekor ikan kembung, 3 plastik. Ustaz 3 plastik dah 3 rumah, 3 plastik lah. Itu, pastikan timangan jangan lebih daripada 1,5 kilo sama semua. Toge, sekilo. Itu, tahu, 2 butir sama. Boleh buat senang aja, tetapi di sudut cinta, cenderung cinta, tak boleh berlaku adil punya. Ayat ini turun sebab apa? Sebab Nabi satu hari dia menangis depan Allah, ya Allah, aku tak mampu lagi nak berlaku adil ya Allah. Ya, cenderung Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah tu lebih daripada cenderung daripada isteri yang lain. Dah bila balik rumah Sayyidatina Sofiyah ni tuan-tuan, isteri Rasulullah SAW yang dah berumur. Sebab itu kita tengok sering Sayyidatina Sofiyah dia sedekahkan malam dia kepada Siti Aisyah. Ya Rasulullah, malam Yah ni Rasulullah tak payah balik lah. Rasulullah pergi balik rumah Aisyah. Sebab dia tahu kalau balik rumah dia pun tak boleh buat apa pun. Ya, sebab dia dah berumur. Tapi dia faham Rasulullah malam saya ni Rasulullah balik rumah Aisyah. Gila. Tuan-tuan fikir ya. Bila balik rumah isteri yang macam tu, dia sakit lutut. Masuk rumah dia agaknya bau apa? Bau minyak angin, satu rumah bau minyak angin. Itu. Sana botol gamat ada, botol. Ya. Sebab dia kita balik aja bang, picit sikit kita balik ke micit aja, micit. Lepas tu dia Allah. Itu.
balik rumah Siti Aisyah. Aisyah kan muda lagi. Itu, buka pintu tengok gelap. Masuk dalam tengok, ada mata tutup mata kita. Teka, siapa saya? Macam mana? Pakcik yang umur 90 tahun, takkan jadi muda balik? Itu, siapa saya? Kita pun, abang tak tahulah. Inilah Echa. Apa jadi? Yang umur 90 tahun pun energi bertambah. Itu. Ini lelaki manusia, jangan bohong saya. Manusia ialah manusia. Apa? Jadi itu yang Rasulullah tu balik rumah Siti Aisyah, dia lumba lari dengan Siti Aisyah. Kan ada hadis Nabi lumba lari dengan Siti Aisyah. Bergurau lah begitu. Nak lumba lari dengan Safiah. Dia dah habis dah, dia punya lutut tu dah. Ya, kalau boleh naik tangga pun okey tuan. Nampak tu? Jadi Rasulullah, Allah, macam mana ni aku dia cenderung hati ni kepada Aisyah, pada Safiah ni kurang. Macam mana ni? Allah Ta'ala pun turun ayat ni. Walan tastati'un ta'dilu bainan nisaikum. Ya Muhammad SAW. Jangan bimbang. Engkau takkan mampu berlaku adil di sudut cenderung kasih. Adapun di sudut nafkah zahir wajib. Tapi di sudut cenderung kasih memang kau takkan mampu. Sebab kau manusia. Aku cipta engkau, aku tahu. Oleh itu tak apa. Nampak? Ini maksudnya. Bukanlah mana ayat yang kedua ni bercanggah dengan ayat yang pertama. Tidak. Tapi orang liberal ini dia guna otak. Dia tak guna tafsir-tafsir muktabar ni. Quran ni perlu ditafsirkan balik. Semua nak ditafsirkan balik. Padahal dia bahasa Arab sepatah pun tak kerti. Itu. Nak tafsir Quran guna kamus dewan. Kamus dewan tafsir Quran. Ya. Nampak tu. Jadi disiplin ilmu dilanggar. Ya. Habis semua dilanggar, semua ikut akal. Tak betul lah macam tu. Jadi poligami tidak melanggar hak asasi manusia. Kalau kita melarang poligami, berlaku macam di Amerika. Cuba tengok ya. Kerana tak bagi suami kahwin lain, banyak pembunuhan berlaku. Ya ada kan dalam agama Kristian, you tak boleh ceraikan dia punya isteri. Sebab apa? Sebab you dah ambil dia dengan nama Allah, you tak boleh ceraikan dia. Macam mana pun tak boleh cerai. Yang suami ni tengok, Allah, aku kahwin dengan kau pun anak tak ada. Itu nak kahwin lain tak boleh. Akhir sekali suami dia buat apa? Okey, aku pergi meeting kat Tokyo, dia panggil satu pembunuh. Aku sampai dekat Tokyo, kau buatlah pembunuhan macam accident. Kasih mati isteri aku ni. Ya? Sebab nak kahwin tak boleh. Habis dia sampai Tokyo kan berlaku di Amerika. Isteri dia mati kena bunuh. Bila balik dia buat dah sedih, menangis, air mata buaya, sedih. Lepas tu dia kahwin lain. Kan elok isteri dia tak boleh ngandung. Kebetulan si lelaki duit banyak. Tak apalah bang. Kat kampung kita ni ramai ibu-ibu tunggal. Abang ambil lah mana-mana. Ya, apa? Dah. Selamat. Kita dapat menyelamatkan anak-anak dia daripada tanpa pembelaan. Seorang ibu tunggal, 10 anak dia. Kalau tak dibela, itu akan jadi peminta sedekah. Bila jadi peminta sedekah, nanti jenayah akan meningkat. Kita pula duit banyak. Pencen aja 10 bulan gaji orang lain. Pencen aja. Tak termasuk jadi penasihat sana, penasihat sini. Itu. Ya. Apa salahnya abang dia ambil lah tu ibu tunggal tu, selamatkan anak-anak dia. Kamu tak rasa cemburu ke? Cemburu apanya? Kalau abang pergi rumah sana, saya ada masa lapang bang, saya boleh pergi gimnasium untuk bina badan saya. Sungguh. Hari ni cuba tengok perempuan-perempuan yang suaminya ada satu isteri. Kesian dia orang tahu. Kesian saya tengok. Dia terpaksa layan suami dia 7 hari seminggu. Suami pula jenis cerewet, kejap-kejap kopi, kejap-kejap kuih kodok, kejap-kejap kuih bingka. Tak menang tangan kawan tu. Ya, sian tengoknya. Asal kak, tengok badan kakak tu pun makin gelembung. Sebab kena masak untuk suami. Masa nak senaman pun tak ada. Tak ada masa nak senaman. Suami kena layan 7 hari seminggu. Saya kata kak, bagi suami kahwin lain. Bagi dia kahwin 3 lagi. Akak akan ada banyak masa untuk rehat. Betul. Suami dia ada 4 isteri. Satu isteri bagilah giliran 3 hari. Itu.
Dia layan suami dia 3 hari je. Bila suami dia pergi rumah orang lain, isteri kedua, dia ada 3 hari free. Suami pergi rumah isteri ketiga, isteri pertama dah dapat 6 hari free. Dia pergi rumah isteri keempat, isteri pertama dah dapat 9 hari free. 9 hari free kak, oi, tak payah buat kopi untuk dia. Akak nak pergi sambung belajar pun boleh sambung. 9 hari boleh pergi perpustakaan untuk buat tesis. 9 hari nak pergi belajar apa? Belajar menjahit boleh, belajar masak boleh. Kita pergi belajar masak, bila suami balik rumah giliran kita, tengok, lain lah masakan awak ni. Sepanjang abang tak ada, saya pergi kursus kulinari. Dulu tak ada masa bang, sekarang ni sejak abang ke sana saya ada banyak masa. Nampak tu? Kalau kita tak, kesian orang perempuan tuan, saya kesian tengok. Oleh itu orang perempuan fahamilah. Itu. Tak, saya bukan nak meracun tuan-tuan supaya nambah, tidak. Ni ustaz tu nak meracun tu, tidak kak. Saya bukan gitu tujuannya kak. Oh ya tu. Tujuan saya nak menzahirkan tentang bagaimana syariat Islam itu, itulah dia hak yang menjaga manusia. Kalau kita langgar benda tu, kita telah menzalimi manusia. Jangan kita kesian tuan-tuan ya. Jangan abang kalau kahwin abang, saya kerat 7. Saya kata kak, akak menzalimi diri akak sendiri. Ya. Saya bukan sehari 2 hari tuan-tuan. Saya dulu duduk di pusat zakat Selangor. Memang saya pegawai zakat. Tapi oleh kerana kita masuk keluar televisyen, orang datang mengadu masalah rumah tangga ni belum-belum. Saya punya ketua jabatan kata, ustaz pegawai zakat ke buka pejabat motivasi kat sini? Saya kata tak apa kak. Saya kata bos saya, tak apa bos. Last kali conclusionnya ni mesti tak bayar zakat kan? Dia pun bayar zakat. Macam-macam kita tengok. Siapa kata orang berpoligami rumah tangganya hancur haru biru? Yang banyak penceraian dekat pejabat agama tu orang yang monogami ke poligami? Nampak? Ini semua mainan setan. Kau jangan, mainan setan. Memanglah dia hidup berdua, tetapi dia tengok isteri dia macam tengok tiang aja. Berapa ramai suami isteri yang tak bercakap. You tengok pagi-pagi kan naik kereta sampai dekat traffic light, duduk sekarang dah pencen kan buat research. Duduk dekat traffic light itu, you ambil kertas tengok 10 kereta, berapa orang suami isteri yang bercakap-cakap dalam kereta. Kan suami bawa isteri. Sebab apa tu? Sebab hati sudah sakit. Dia tengok ni pun benci aku tengok. Aku muka kau lagi aku benci tengok. Tapi nak tak boleh. Begitu juga penceraian. Bercerai itulah hak asasi manusia. Dalam Islam dibenarkan bercerai. Tasrihum bi ihsan. Lepaskan isteri kamu secara baik. Bercerai itu nampak macam menzalimi, tetapi itulah dia hak asasi manusia. Bayangkan bila suami isteri dah tidak boleh hidup serumah. Ni tengok benci, ni pun pula tengok benci. Tiba-tiba tak boleh bercerai. Apa yang mereka akan buat? Kau nanti kau pergi kerja balik aku masak. Memang sedapnya. Tapi dalam tu apa dia letak? Apa dia letak? Dalam masyarakat Melayu kita ni macam-macam. Nasi apa tu? Nasi tangas apa benda tu. Nanti aku buat. Dia nak lepas tak boleh lepas sebab dalam syariat kata, contoh dalam syariat kita tidak ada penceraian. Apa akan jadi? Jadi biarkan, lepaskan. Dia boleh mulakan hidup baru. Dia mulakan hidup baru. Cuba tengok dalam masyarakat kita. Dia ceraikan isteri dia selepas 5-6 tahun. Dia bawa suami dia, dia bawa isteri dia. Boleh makan sama-sama. Anak kahwin boleh sama-sama turun. Sama-sama fikirkan. Daripada mereka hidup bercakaran, pakai aja. Itu hak asasi manusia. Dalam Islam, hukum hakamnya mesti meraihkan hak asasi manusia. Nampak? Tidak ada yang mencari hak asasi manusia. Cuba tengok. Ya. Dalam pembahagian harta pusaka. Mereka petikkan apa pasal? Apa pasal orang laki-laki pula dapat banyak? Itu orang kampung saya lah tu. Ya, di kampung saya masih lagi ada pepatih. Kuat lagi ada pepatih tu. Bila balik kampung tu tengok tok adat, nengok gitu ni.
ni orang anti adat pepatih ni. Bukan anti. Mana yang betul tu kita sokong, mana tak betul tu kita tak boleh bersama lah. Itu. Anak perempuan dapat banyak pada anak lelaki. Ini melanggar hak asasi manusia. Yang Allah buat tu dah okey dah tu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki itu 2 hak bagi kaum perempuan. Maknanya kalau bapaknya meninggal, tinggalkan harta 12 juta, 8 juta untuk anak lelaki, 4 juta untuk anak perempuan. Anak lelaki dapat 2 bahagian. Oh, dia kata tengok ini zalim ni. Budak perempuan mana kita kena bagi dia lebih sikit. Sebab apa? Anak lelaki ni pandai cari duit. Mana pergi pun dia boleh buat duit. Anak perempuan tulang dia lembut, dia pemalu, dia duduk dalam rumah. Bagilah perempuan lebih. Saya kata tak adalah, realitinya tak ada. Yang perempuan lah lebih pandai banyak buat duit. Tengok Gamno Bank Negara sampai sekarang siapa? Menteri Kabinet yang paling lama di Malaysia ni siapa? Rafidah Aziz, perempuan. Yang laki-laki satu penggal habis jadi toke udang. Dah tak laku. Oh, marah kawan. Oh, paling lama perempuan. Siapa kata perempuan tak pandai cari duit? Pergi tanya banker-banker yang ada, yang banyak simpan duit dekat bank tu apa? Dia orang pandai simpan duit sebab gaji kita, gaji dia. Gaji dia, gaji dia. Bonus kita, bonus dia. Bonus dia, bonus dia. Tiba-tiba dia kata yang Islam ni kena bagi lelaki lebih, ini mencari hak asasi manusia. Tak adalah. Bahkan bila kita bagi anak lelaki lebih, itulah meraihkan hak asasi manusia. Sebab apa? Sebab anak lelaki ni tanggungjawabnya banyak. Anak perempuan tak ada tanggungjawab banyak sangat-sangat. Anak lelaki bila dia nak kahwin, dialah kena bayar mas kahwin, dialah kena bawa hantaran kahwin. Bila lepas dia kahwin, dia kena tanggung bini dia, dia kena tanggung anak dia, dia kena tanggung bapak mertua dia sekiranya bapak mertua dia orang miskin, wajib. Dan dia kena tanggung bapak dia sendiri dan mak dia sendiri. Tengok berapa banyak tanggungjawab dia kena. Kalau anak 10, semua atas dia kena bayar. Adapun anak perempuan, walaupun dia dapat sedikit, tetapi apa belanja yang dia kena keluar? Mas kahwin dia tak bayar. Lepas dia kahwin, dia tak wajib tanggung mak bapak dia. Itu anak lelaki punya kewajipan. Anak 10, itu tanggungjawab suami. Bahkan dia boleh buat duit. Jadi orang perempuan dalam fiqh Syafi'i, dalam fiqh Imam Syafi'i, dia kata apa? Perempuan yang menyusukan anak berhak menuntut ganti rugi daripada suami. Abang, anak kita ni satu hari 5 kali menyusu. Saya minta abang bayar sekali budak ni kenyang RM25. 2 kali 50 bang. Kira habis gaji kita tuan. Kalau dia minta tu. Kalau dia minta kita kena bagi. Wajib bagi. Hutang tu kalau dia kira hutang, kita berhutang dengan dia. Dalam mas kahwin kita bayar. Kalau dia susukan anak kita, dia minta bayar, kita kena bayar. Itu saya sebut kat sini sebab saya rasa benda ni tak mungkin berlaku lagi pada tuan-tuan. Ya, kalau tengok taman-taman tu saya tak cerita, nanti dia minta nanti bahaya. Malah. Jadi tengok mana kata mencari hak asasi manusia. Jadi yakinlah tuan-tuan. Ya, memang cuba tengok hukum bunuh. Orang membunuh kita hukum mati dia. Orang berzina hukum mati. India ni tanya saya. Dia kata apa pasal dalam Islam Ustaz orang berzina kita mau kasih mati sama dia. Saya kata kalau kita tak ada kasih mati sama dia, dia akan mati juga. Dan sebelum dia mati dia akan terseksa. Saya tanya kat dia, betul tak saya punya cakap? Orang yang pernah berzina, dia akan bila dia duduk dengan sebelah lelaki yang tak pernah berzina, dia akan rasa diri dia kurang. Dia akan rasa kurang. Ya, bila dia berkahwin, dia seorang lelaki yang biasa berzina, tiba-tiba berkahwin dengan anak Pak Imam. Anak Pak Imam tu dengan waraknya, muka bersihnya, malam pengantin semayang tahajud, itu tiba-tiba hidup dia memang hidup yang kotor. Dia akan rasa apa? Aku tak nampak tu. Dosa tu akan memburu dia. Dosa tu akan buru dia. Sebab itu daripada dia hidup menderita, Islam kata bagi mati orang ni. Sebelum dia mati beberapa kali akibat dosa memburu dia.
Jadi itulah dia Allah. Tidak ada satu hukum hakam pun, ya, yang menyusahkan kita. Tuan-tuan tengok hukum rabaib. Hukum rabaib ni saya terasa adil ni Islam ni tuan. Hukum rabaib ni gini. Katakanlah kita berkahwin dengan seorang janda. Janda tu ada anak perempuan. Itu kita kahwin dengan mak dia, anak perempuan dia macam mana? Ni anak perempuan tu dipanggil rabibah. Jamak plural dia rabaib. Dari segi hukum auratnya, macam mana hukumnya? Bila kita bersama saja dengan mak dia, maka anak perempuan dia itu hukum auratnya sama macam hukum aurat anak kita. Saya kata cantik. Sebab terkena kat saya. Oh, saya kata kalau dalam agama Islam ni anak perempuan dia itu hukumnya macam perempuan lain juga. Susah aku nak balik rumah. Nak balik rumah macam mana? Itu dia pun susah hidupnya. Dalam rumah nak masak terpaksa pakai tudung 24 jam. Orang perempuan masak pakai tudung kan seksa. Tapi bila kita berkahwin dengan mak dia, anak perempuan dia itu aurat dia sama macam aurat anak perempuan kita juga. Dia tak payah pakai tudung depan kita. Ya. Saya kata Allah cantiknya Islam ni. Menjaga hak asasi manusia. Dalam masalah zakat coba tengok. Cukup menjaga hak asasi manusia. Zakat ni sebenarnya nak jaga harta orang kaya. Cuba tuan-tuan tengok revolusi di Eropah. Mengapa berlakunya revolusi di sana? Sebab orang-orang kaya menindas orang miskin. Sistem kapitalis dia tu kuat sangat. Yang kaya, yang berduit boleh buat duit. Yang miskin tak ada duit terus melepit. Akhir sekali orang miskin tak dapat pembelaan. Bila miskin tak dapat pembelaan, apa dia buat? Dia akan pergi mencuri. Dia mencuri rumah siapa? Rumah orang kaya. Dia takkan curi rumah orang miskin. Aku pergi rumah orang miskin, ada cari hitam, dia nak buat apa? Dia menyelamatkan. Sebab tu dalam Islam, si kaya wajib mengeluarkan zakat membantu orang miskin. Saya kerja susah seorang-seorang, apa pasal kena bagi orang miskin? Sebab kalau awak tak bagi orang miskin akan pergi mencuri rumah awak. Saya terasa dulu sekali, kami pergi punggah ni, ambil fakir-fakir miskin, nak buat agihan zakat lah. Ambil 2-3 orang, ibu-ibu tunggal yang miskin ni, anak-anak yatim ramai ni, bawa naik van. Yalah, saya driver. Tiba-tiba sampai dekat rumah satu Pak Haji. Dia orang sendiri bercakap, Ustaz, ini Pak Haji ni kedekut ni Ustaz. Nama je pergi haji berapa kali, kedekut ni, ya Allah. Tak pernah lah dia nak ulu-ulu sikit kita orang. Itu. Ustaz tengok tu pasu bunga dia tu kan pecah tu, budak-budak baling Ustaz sakit hati dengan dia, kedekut. Kalau pergi minta derma tak dapat, dihalaunya. Saya kata, saya tak minta pemaklumat ni daripada mereka. Tapi tengok orang miskin marah. Bawa sampai ke depan tu jumpa rumah satu Pak Haji lagi. Ustaz, ini Pak Haji ni bagus Ustaz. Ini kalau kita pergi, kalau dia dapat rezeki lebih, buat kenduri, panggil kami makan kat rumah dia sekenyang-kenyangnya Ustaz. Ya, setahun sekali ada je dia ulu, baju kurung free lah, itulah ini bagus Pak Haji ni. Nampak? Ni orang miskin. Macam mana pula kalau orang kaya tu dah lah tak bantu orang miskin, dia menindas pula orang miskin. Apa akan jadi? Orang miskin pinjam duit dia, pinjam 10 bayar 50, apa jadi? Ya, dia buat sistem riba pula dengan orang miskin. Lagi menyakitkan hati orang, akhir sekali berlaku pembunuhan. Ya. Cuba tuan tengok satu hukum Allah yang sangat hebat. Allah kata apa? La khidbata ala khidbati akhi. Tidak ada pinangan di atas pinangan saudaramu yang lain. Kan kita dalam filem Melayu kita, kan tengok bila orang ambil tunang orang apa jadi? Jangan main-main, usahakan salih kamil ngau. Saya pun buat cuba buat. Itu. Tunang kita tiba-tiba orang ambil. Kita dah bertunang itu, tiba-tiba orang potong lain ambil tunang kita menikah. Apa kita buat? Tak ke bertumbuk satu kampung, berperang satu kampung. Sebab tu Nabi kata apa? Aku punya ajaran jaga hak asasi manusia. La khidbata ala khidbati akhi. Tidak ada pinangan yang kedua di atas pinangan saudara kamu. Habis. Kalau orang lain dah ambil itu, dah ada cincin kat jari dah, jangan dekat dengan dia dah. Itu orang punya dah tu. Lagi, cari yang lain, bunga bekas kuntum. Nampak? Jadi tuan-tuan,
kita daripada hukum-hukum yang saya bawa tadi itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya ialah beberapa kaedah-kaedah hukum hakam yang Allah telah letakkan untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi kita tunduklah kepada hak hukum asasi manusia dalam Islam ni, dan kita abaikan hak asasi yang dibawa oleh Barat ini yang pasti akan merosakkan kita, dan pasti ia merupakan satu berhala moden. Kalau diikut bukan saja boleh mengkucar-kacirkan masyarakat, tetapi ia perbuatan syirik yang boleh membawa kepada murtad. Dia boleh murtad benda tu. Sebab apa? Sebab dalam Islam dah ada hak asasi dia. Tiba-tiba kita yakin hak asasi mereka lebih hebat, murtad. Jadi jaga-jaga, kerana di zaman moden ini terlalu banyak berhala-berhala yang tidak sihat. Ya, saya baca dalam kitab dia tu, salah satu berhala moden yang ada ialah demokrasi. Demokrasi ini pun berhala moden juga ni. Ya, tengok orang demokrasi, selalu saya sebut, Tuhan mereka bukan Allah. Tuhan orang demokrasi ialah suara ramai. Ya, tengok 224 kerusi, 223 semua perompak. Satu je ustaz. Ya, 224 semua sekular. Semua orang sekular lah. Ya, orang-orang yang tak faham agama. Ya, seorang je ustaz. Tiba-tiba bincang, kita nak buat kilang arak ke tidak? Ya, kita bincang. Speaker kata, okey, bincang tengok macam mana. 223 orang bagi pandangan. Baguslah tu. Ini satu perkembangan positif dalam negara kita. Sebab bila buka kilang arak, kita boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada remaja-remaja kita. Jadi daripada budak-budak tu merempit, mati kat highway, baik kerja kilang arak. Menambahkan pendapatan. Bila pendapatan banyak, mereka boleh kahwin cepat. Akan menyebabkan populasi rakyat negara kita berkembang. Oh, macam-macam lah otak-otak punya pandangan. Okey, macam mana pembangkang? Bangunlah ustaz tadi. Saya tak setujulah kerana ni haram. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni haram. Speaker berkata, kita ni demokrasi, kita undi. Berapa orang setuju? 223 orang angkat tangan. Kita setuju. Siapa tak setuju? Ustaz seorang. Oleh itu kita bina kilang arak. Jadi rujukan benar tidak benar berdasarkan kepada suara ramai. Berhala tu. Sebab itu kita kena baiki demokrasi ni. Kita nak buang tak boleh, nak tegak daulah Islam besok pagi. Mana boleh tegak daulah Islam besok pagi? Itu, cakap bolehlah. Itu. Jadi kita kena baiki demokrasi ni. Daripada mereka bertuhankan suara ramai, kita nak mereka bertuhankan suara ramai, bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena hantar ulama kita seberapa ramai ke parlimen tu. Itu 224 kerusi, 223 semua ustaz-ustaz. Janggut macam ustaz Taliban. Sorban itu kayu sugi 3 batang masuk. Dah ustaz jadi ahli parlimen itu, perbicaraan lama sangat, dia menyugi sunat itu. Tiba-tiba pandangan itu kita buat kilang arak itu. Ya, siapa setuju? Bangun seorang je, kinabat tangan. Bangun. Ini zaman-zaman selepas 300 tahun, lepas 300 tahun. Oh, elok benar lah tu. Kita boleh menambah peluang pekerjaan dari remaja kita. Bangun ustaz-ustaz, 223 orang ustaz bangun. Itu, sebelum bangun serentak bersugi semua. Ini haram ni tuan speaker. Itu, speaker berkata, kita undi 223 ustaz bangkang. Tak mungkin boleh tertegaknya kilang arak. Di kala itu kita berjaya mentauhidkan Allah di parlimen. Sebab itu saya menfatwakan mengundi itu satu benda yang wajib. Sekarang ni di setiap-tiap kawasan kita ada pendaftaran baru, ya. Jadi kita kena kempen betul-betul, ajak orang semua pergi mengundi. Jangan pergi semayang aja. Ya, ni kita semayang cukup rajin, mengundi malas. Tak boleh. Kita kena rajin mengundi macam kita rajin semayang. Sebab melalui undian kita tu kita boleh tauhidkan Allah di parlimen. Tapi kalau kita tidak mengundi, kita membiarkan orang mensyirikkan Allah di parlimen. Ya. Jadi insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu. Tuan-tuan pun dah letih ni nampaknya, ya. Tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih pada sumbangan tuan-tuan pada siri ceramah yang lalu.
Alhamdulillah berkat semangat tuan-tuan, jambatan di sekolah kami dah hampir siap dan tanah pun, lori tanah pun dah nak masuk dah ni. Jadi sedikit semangat, bukan sedikit, banyak semangat tuan-tuan tu. Dapatlah kami membeli beberapa lori tanah, ya, tetapi diperlukan ialah 500 lori tanah. Jadi alhamdulillah ada seorang sahabat kita, dia cari, dapatlah satu lori tanah RM50. Hari itu mula RM200. Sekarang ni dah dapat jatuh lagi, dapat RM50 tuan-tuan. Ya, jadi alhamdulillah dah cukup dah untuk tanah, dah cukup dah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni dalam masa seminggu ni lori tanah akan masuk, kita akan tambak semua kawasan pondok tu supaya kuat. Dan alhamdulillah yang nak bina surau pun dah ada seorang sahabat kita, satu surau tu dia seorang aja. Jadi tuan-tuan dah rugi dah. Saya dah kata itu cepat sikit itu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan sangat-sangat diperlukan untuk kita bangunkan kita punya classroom pula. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, nak berjuang bersama-sama dengan saya, nanti lepas ceramah nanti kalau ada sejadah, letaklah sedikit dalam tu, dalam sejadah tu mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengembangkan ilmu-ilmu Islam ini, ya, di madrasah-madrasah yang semakin banyak. Dan ini satu perkembangan yang positif lah, insyaAllah, ya. Dan akhirnya kalau tuan-tuan ada anak-anak yang nak berkursus bahasa Arab, hari Senin ni di tempat saya bermula kursus bahasa Arab secara intensif selama sebulan setengah. Kita tumpukan kepada nahu dan sorof. Saya sendiri yang akan mengajar. Jadi kalau ada anak-anak yang nak pergi berkursus, silalah datang, tapi wajib duduk di sekolah saya supaya budak-budak ni dapat merasai bagaimana duduk di madrasah dan cara resam duduk di madrasah itu, ya. Tadi daftar seorang pelajar, dia bukan bidang Arab pun, dia sekolah Inggeris biasa je, tapi dia kata dia nak belajar bahasa Arab. SPM ni nak ambil bahasa Arab, dia kata. Saya kata insyaAllah you belajar 1 bulan setengah cover untuk SPM. Memang 1 bulan setengah ni tuan-tuan, nahu dan sorof dia boleh cover peringkat SPM, insyaAllah, ya. Sebab saya dah susun satu kaedah yang ringkas tetapi padat pengajian dia. Dan akhir sekali jangan lupa terus bersama saya setiap hari di 100.9 FM pilihan tepat, 7.30 malam hingga 7.45 malam di Selangor FM dalam rancangan Tafsir Al-Furqan. Sekarang kita berada pada siri yang ke-1564 ayat 128 dari surah Al-A'raf, ya. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.